kepada suami puan. Jadi installment bulan ni tak payah bayar. Ada? Tak mahunya. Tak ada. 3 bulan tak bayar apa jadi? Maka kereta atau aset tersebut akan Recording ditarik stopped. ataupun disita. Recording in progress. Okay. Seterusnya, yang kedua. D yang kedua apa? D kedua adalah kita panggil, kita tengok delay ni. Kita tunjuk sikit dia punya cost of delay ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Saya tunjukkan sikit cost of delay ni. Recording stopped. Recording in progress. Recording. Hantu ke apa ni? Okay. Okay, cost of delay. Cuba tuan-puan tengok. Okay, kenal tak siapa ni? Siapa kenal? Orang yang sama lah. Okay. Okay, saya tanya, saya jawab lebih cepat. Ini adalah arwah Allahyarham Tan Sri Said Kecil. Tan Sri apa? Said Kecil. Okay. Merupakan business tycoon satu ketika dulu di Malaysia. Merupakan kaum keluarga kepada Tan Sri Mokhtar, Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari. Kan? Okay, dia meninggal dan dia tinggalkan, tuan-puan tengok sini. Dia meninggalkannya. Dia meninggalkan siapa? Anak lelaki daripada isteri pertama, Said Gamal. 2 anak perempuan daripada isteri kedua dan juga isteri kedua. Dia tinggalkan 4 orang waris. Okay. Jadi, tuan-puan rasa siapa yang akan tuntut? Of course, dia tak buat wasiat ya. Jadi, tuan-puan rasa siapa yang akan menuntut untuk jadi pentadbir? Siapa rasa tinggi nak jadi pentadbir? Anak yang mana? Okey, anak lelaki pun jadi pentadbir. Betul. Lagi? Lelaki. Adik-beradik dia lelaki. Dia tak ada. Dia ada seorang anak lelaki je. Isteri kedua. Jadi, Isteri kedua. jawapan dia adalah keempat orang teringin ataupun menuntut hak untuk jadi pentadbir. Kenapa? Sebab nampak tak? Berapakah peninggalan estate daripada si mati ni? Berapa? 400 juta. 400 juta. Banyak ke sangat banyak? Banyak. Jadi, sangat. disebabkan itu keempat orang menuntut hak untuk jadi pentadbir. Okey, jadi apa mereka buat? Okey, mereka pun bicara dekat mahkamah sivil ke syariah? Mahkamah sivil untuk dapatkan hak jadi pentadbir. Okey, berapa lama pembicaraan tu berlaku? Pembicaraan tu mengambil masa daripada April 2009 hingga 2011. Berapa lama tu? Tuan Syafiq? Berapa lama Tuan Syafiq? Jom sembang kejap. 2 tahun. Bicara untuk bahagi ke bicara untuk lantik pentadbir? Lama ke sangat lama? Sangat lama. Lama bonah. Lama bonah. Jadi, agak-agak apa keputusan mahkamah? Siapa jadi pentadbir? Agak-agak tuan. Agak-agak saya anak lelaki lah. Kalau bini dengan bini dia gaduh sama-sama label. Okey, Syafi agak-agak siapa jadi mahkamah decide siapa jadi pentadbir? Nak lelaki. Okey. Keputusan mahkamah sebulat suara telah mengambil keputusan 4 orang ni jadi joint administrator. Empat orang ni jadi apa? Joint administrator. Jadi selama 2 tahun tu naik turun mahkamah tu buang masa tak? Buang masa. Saya tadi dah terfikir dah nak punya. Untung. Siapa yang untung just ni? Peguam untung dapat duit. Pandai, very good. Pandai.
Okey. Alright. Ini jadi saya tunjukkan delay. Benda tu delay. Nombor 2, D yang kedua dispute. Dispute maksudnya apa? Berlaku pertelingkahan, perbalahan. Contoh, ni tuan-puan baca kan? 2015 Allahyarham meninggal. Jadi masa tu dianggarkan yang diisytiharkan harta berjumlah berapa? 2 bilion. Tapi baru-baru ni Mahkamah buat keputusan ada lagi harta-harta yang berbentuk saham syarikat yang tidak diisytiharkan. Tapi ini yang pertama perbalahan terjadi di mana ibu kepada Tan Sri Datuk Yang Mulia Jajris JJ telah menuntut harta bahagian ibu 16.6%, 1/6. 1/6 okey, bahagian ibu. Jadi 1/6 over 2 bilion. Tolong kira Ustaz. 1/6 maksudnya 16.66%, okey, daripada 1 bilion. Agak-agak berapa? Tolong kira Ustaz. Bagi 6. 16.66% kali dengan 2 bilion. 600, 6 juta. 6 juta. 16.6% 16.6% kali dengan 2 bilion. Oh. 2 bilion. Okey. Ui, lain macam. 300 juta lebih, betul tak? 300 juta. Rasa-rasanya kalau kita jadi mak dia, nak tak kita? 300 juta. Mau tak nak? Mau tak nak? Okey, katakanlah mak dia tak nak, tapi rasa-rasa anak-anak yang lain nak tak? Anak-anak datang jumpa mak dia, paksa mak dia supaya nak. Hai. Baik Abang Jas. Hai. Betul-betul. Okey. Alright. Jadi nampak tak masalah tu? Okey, masalah kan? Jadi maksudnya berlaku. Jadi salah satu kes lagi yang inilah yang orang kata one of my friend dia punya tax consultant untuk di Semati ni, di mana kes seorang ataupun couple ni meninggal dilanggar oleh MYB. Masa tu MYB kan semua nampak MYB macam nakal lah, MYB jahat. Nampak MYB jahat kan. So MYB ni langgar-langgar orang, meninggalnya couple ni Pajero tu back in 2015. Ingat tak? Okay, ini pun sama. Okay, collection yang derma yang orang kata yang dibagi oleh orang ramai tu, maka digunakan untuk which is adik si mati, adik lelaki dia, gunakan derma tu bukan untuk jaga anak buah dia yang dah jadi yatim piatu tu, malah dia menggunakan duit tu untuk apa? Untuk kahwin, untuk beli rumah, kondo dan sebagainya. Ini kesian. Ini memang kesian. Okey. Jadi itulah saya maksud sebagai dispute. Maksudnya pertelingkahan. Jadi walaupun ada harta-harta yang lain, tetapi kenapa perlu ada takaful? Sebab takaful tak perlu perbalahan. Kalau saya namakan isteri saya dalam penamaan hibah takaful tu, bermaksud memang dia punya. Betul tak betul? Tak perlu nak berbalah. Kalau misalnya mereka-mereka yang ada isteri, 2 orang, 3 orang isteri, maka lagi kepentingan untuk ada hibah takaful ni lagi penting. Sebab apa? Sebab biasanya kalau 1, 2, 3 ni kalau mereka tidak bersetuju di atas pembahagian harta pusaka, maka akan jadi perbalahan lagi. Kalau isteri yang cerdik, okay, maka dia akan suruh suami dia ambil satu polisi takaful. Okey bang sign up satu, abang bayar, tetapi okey, hibah, okey, penerima hibah tu letak nama saya bang. Okey, 100%. Habis cerita. Kalau isteri bijak lagi, okey bang, abang ambil satu polisi takaful, saya tak nak abang buat hibah, tetapi saya nak abang buat absolute assignment terus. Abang absolute assignkan polisi tu ke atas nama saya. Lagi power. Betul sangat betul. Sebab absolute assignment akan menyerahkan hak apa? Hak living benefit of the policy. Maksudnya kalau ada cash value dan sebagainya adalah hak isteri dah dari mula-mula. Syaratnya apa? Adalah syarat-syarat dia. You all check lah dengan company masing-masing. Okey. Seterusnya,
That's maksudnya apa? Maksudnya kalau berlaku kematian, okay, walaupun ada wasiat tetapi keutamaan. Okay, kenapa kalau tengok sistem kita, sistem financial system kita, kenapa kebanyakan harta dibekukan? Sebab top of the list. Kalau tuan-puan ingat tadi saya ceritakan, satu, dia buat apa? Urusan pengebumian. Nombor dua apa? Nombor dua, pembayaran hutang dunia, hutang akhirat. Itu nombor dua. Tetapi dalam Islamic Financial Service Act, satu-satunya, orang kata satu-satunya akta yang telah melindungi pampasan takaful yang dihibahkan, di mana it's not compulsory. Walaupun perlu bayar hutang, tapi tidak dinyatakan dalam kita punya dalam clause tu, dalam schedule tu, di mana hibah takaful tidak semestinya you bayar hutang, tidak perlu membayar hutang dulu. Dia akan pergi kepada waris dulu. Itu bagusnya. Orang kata Islamic Financial Service Act yang baru ni, which is created in 2013, June 2013, dia memberi perlindungan kepada hibah takaful, amount hibah takaful tersebut. Itu satu yang sangat kuat, sangat-sangat kuat. Alright. Okay, so ingatlah 4D, walaupun seseorang tu dah buat estate planning, dah ada buat dokumen warisan harta pusaka yang lain, tetapi dia perlu apa? Dia perlu ada takaful juga. Recording Sebab stopped. whatever it is, Recording in cost of progress. delay tu, cost of delay tu tetap ada. Nombor dua, dispute, takut berlaku perbalahan. Jadi sementara nak menunggu tu, insya-Allah, duit takaful ni mungkin dapat awal sikit lah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan dah dapat. Yang ketiga, takut ada atau takut berlaku discard. Discard maksudnya apa? Apa maksud discard? Discard maksudnya, boleh tak kalau hari ni saya buat wasiat, lepas tu tiba-tiba bulan depan saya buat wasiat baru. Boleh ke tidak? Dan apa terjadi kepada wasiat saya yang lama? Wasiat yang lama akan terbatal. Jadi walaupun orang tu, contohnya katalah suami puan balik rumah bagi tahu puan, yang abang dah tulis wasiat tau. Tengok semua nama yang pentadbir, semua everything pun memang nak bagi dekat yang aja. Isteri dah seronok tengok nama dia banyak. Tiba-tiba bulan depan abang dia, suami dia berubah fikiran. Dia buat satu dokumen wasiat yang lain, yang baru. Maka wasiat yang lama akan terbatal, tuan-puan. Tetapi hibah lain, kan? Kalau nak kuat lagi, boleh buat absolute assignment terus. Itu paling best. Seterusnya, tuan-puan. Saya akan ceritakan sikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, saya tunjukkan sikit, orang kata pembahagian bagi you all familiar. Bagi kita familiar, insyaAllah. Berapakah bahagian isteri ke atas harta suami ikut faraid? Biasanya kalau cerita tentang warisan harta pusaka ni, biasa dia akan bagi tahu suami meninggal, tapi kadang-kadang isteri pun boleh meninggal dulu, tuan-puan. Ini contoh saja. So contoh katalah berapakah bahagian isteri ke atas harta suami, mengikut hukum faraid. Andaikan dia ada suami, ada ibu bapa, ada anak-anak. So macam biasa, bahagian isteri adalah 1 per berapa? 1/8. 1/8.
Kalau 1/8 mungkin orang kurang mengerti, kurang faham. Tetapi biasa saya akan cakap pada prospek saya 12.5%. Saya akan cakap apa? 12.5%. Jadi dia nampaklah ke atas keseluruhan harta suami dia. Okey. 12.5%. Okey, kalau misalnya suami dia tinggalkan keseluruhan harta 1 juta. Okey. Maksudnya bahagian dia berapa ribu? $12.5%. 25,000. 125,000. Wife, kalau suami meninggal, meninggal, masa wife akan dapat 125,000. Biasanya dekat sini pun wife dah rasa keperluan untuk buat hibah tu. Wife tu akan rasa keperluan. Sebab apa? Ke atas keseluruhan harta, ke atas keseluruhan harta, dia punya portion dia berapa? 125,000. Kenapa hanya 125,000? Sebab mengikut hukum faraid ataupun mengikut kita punya bab-bab keluarga Islam, tugas untuk menyara keluarga kan akan terletak tanggungjawab dia kepada anak lelaki, ataupun kalau tak ada anak lelaki, tak ada bapa, mungkin tugas tu akan dikongsi oleh abang si mati misalnya. Tetapi itu dari segi hukum, walaupun contoh katalah tak ada anak, abang si mati dapat, dia hanya minat kepada duit sahaja. Dia tak minat kepada tanggungjawab tu, itu masalahnya. Jadi dekat sini, kalau contoh ni 125,000. Dekat sini dia ada satu selling point. Di mana untuk secure lebih pampasan, sementara nak menunggu aset-aset lain dicairkan, maka dekat sini beri pentingnya berlakunya ataupun perlunya hibah takaful. Katakanlah yang ditinggalkan tu bukannya duit, yang ditinggalkan tu adalah rumah. Rumah. Yang ditinggalkan tu rumah. Macam mana? Kalau ada anak lelaki, maksudnya dekat sini, anak lelaki mungkin akan dapat dalam 36%. Contoh, 36%. Anak lelaki. Anak perempuan mungkin dapat dalam setengah lah. That mean 18%. 18% anak perempuan. Ibu mungkin dapat, mother dapat dalam 16.6%. Father dapat 16.6%. Wife dapat berapa? 12.5%. Ini kalau misalnya ke atas, kita panggil aset-aset seperti rumah. Dekat sini tuan-puan, dekat mana kita nak masukkan elemen-elemen takaful? Macam ni bagi dia orang nampak benda ni, bagi keluarga ni nampak benda ni. Masa ni dia tak nampak macam masalah. Sebab waris yang dapatlah anak lelaki, anak perempuan, mak dia, bapak dia pun sama dapat, bapak dia dapat, bapak dia, father dapat 16.6% dan juga wife dia dapat 12.5%. Nampak macam tak ada masalah. Sekarang saya tanya tuan-puan, apa berlaku? Contoh, selepas dia meninggal, mak dia pula meninggal. Bapak dia juga meninggal. Bahagian ni pergi mana? Bahagian ni pergi mana? Yes. Menjadi pusaka, betul. Menjadi pusaka ibu dan ayah mertua dia. Betul sangat betul? Maka mungkin ini merupakan adik, abang, kakak, suami dia. Kakak si mati. Yang mungkin akan berkongsi title rumah tersebut. Dekat sini tuan-puan, saya gunakan takaful sebagai
penebus pusaka. Penebus pusaka. Kita gunakan polisi takaful sebagai penebus pusaka. Bermaksud, okey, suami dia ambil satu polisi takaful, maka dijadikan sebagai penebus pusaka. Contoh, sekiranya duit ringgit senang, tetapi kalau misalnya rumah atau properti, macam mana nak tebus? Boleh tak dengan kita panggil pampasan takaful yang ditinggalkan oleh suami tadi tu, dia pergi jumpa mak dia, mak mentua dia lah, jumpa dengan pak mentua dia, cakap, mak, okey, untuk rumah ni mak, boleh tak mak cerahkan hak kepada kita orang, anak beranak, tapi bahagian mak tu, contohnya 16.6% tu, nilai dia contoh 160,000, saya bagi mak cash. Saya bagi mak apa? Cash. Saya tebuskan dengan cash. Dengan ayah pun sama. Saya tebuskan dengan cash. Mak dia kata, okeylah kalau macam tu, kan? Cash is king, dia kata. Mak dia pun terror. Jadi, mak dia kata, tak apa, mak akan riliskan. Mak akan discharge mak punya bahagian, di atas faraid. Jadi, in the exchange of what? In the exchange of cash tadi. Okay. Sebab apa dia buat macam ni? Sebab dia ada hibah takaful. Itu pentingnya. Itu pentingnya. Sebab ada seorang klien saya, tuan-puan, dekat Seberang Jaya. Dekat Seberang Jaya, Pulau Pinang. Ni dekat area kampung saya lah. Okay. Di mana situasi si isteri lebih kritikal sebab tak ada anak. Dia meninggal. So this couple tidak dikurniakan, tidak direzekikan dengan anak. Lepas tu suami dia kemalangan. Bila suami dia kemalangan, dia tak ada anak, maka di antara bapa pun tak ada, stopper tak ada dekat atas, anak lelaki pun tak ada, anak pun tak ada, maka di antara mereka-mereka yang menjadi waris harta ataupun pusaka suami dia adalah adik-beradik suami. Kan? Jadi adik-beradik suami ni orang kampung. Datang jumpa dia, datang jumpa si isteri, kan? Dan bagi tahu, Kak, okey, kami nak tanya ni bahagian kami. Dia orang utara cakap utara kan. Kami nak tanya ni bahagian kami, hak abang mati tu, kan? Kami tak mau rumah ni. See that's the only property left behind by the husband. Satu-satunya harta, which is the house. Okay. So, adik-beradik suami datang, minta. Okay. Minta bahagian dia. Minta bahagian dia orang lah. So, bagi tahu kepada si isteri, okay, dia nak hak dia. Tapi dia tak nak rumah. Dan kami dah ada rumah kat kampung. Kami tak mau rumah. Dan kami mau, kalau boleh, kau bagi duit kat kami ya. Kan? Bahagian kami. Bayangkan. Dalam keadaan dia baru meninggal, masih bersedih, isteri pun tak bekerja, kan? Duit simpanan pun kurang, suami meninggal kemalangan secara mengejut, ditinggalkan hanya sebuah rumah sebagai, orang kata, harta ataupun pusaka dia. Sekarang waris datang minta bahagian dia orang. Okey, pening tak? Okey. Si isteri nak bagi cash tak cukup. Nak minta, nak tebus hak pusaka tak cukup duit. Okey, apa dia perlu buat? Because the house is the only property left behind by the husband, maka si isteri terpaksalah jual rumah tu dan bahagikan duit tu kepada waris-waris suami dia atau waris-waris penisi mati. Walaupun orang kata, tak baiklah buat macam tu, tapi di segi hukum memang ada hak adik-beradik dia. Okay, boleh dapat? Okay, that's why peri pentingnya hibah takaful dalam situasi begini. Okay, seterusnya saya cerita sikit tentang mereka-mereka. Contoh mereka-mereka yang orang kata sangat kritikal. Sangat-sangat kritikal untuk ada hibah takaful. Okay, yang pertama, first of all, bismillahirrahmanirrahim. Tengok mereka-mereka yang sangat kritikal. Yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Mereka yang ada anak angkat. Yang ada anak angkat ni tuan-puan, kalau boleh tuan-puan convince dia orang untuk buat hibah takaful. Sebab apa? Kita pun tahu
tuan-puan tahu, saya tahu bahawa anak angkat bukan dalam senarai waris faraid. Ada 9, orang kata 9 critical person yang kena ada hibah takaful. Yang pertama adalah orang yang ada anak angkat. Okey, ada soalan tak? Okey, tak ada, saya teruskan. Nombor 2. Okey, mereka-mereka yang bijaksana dan bijak sini. Bijaksana, mereka-mereka yang bijaksana dan bijak sini. Faham tak? Puan Syafiq faham? Yasni faham tak? Syafiq? Tak faham. Dapat? Bijaksana kat sini tak faham. Ya? Explain tu. Okey. Macam-macam boleh Mereka katakan. yang bijaksana, bijak sini. Macam saya bijaksana je. Belum bijak sini lagi. Okey. Maksudnya mereka yang ada branches lah. Faham? Okey, sekarang faham? Faham. Faham. Okey. Sebab apa tahu? Sebab biasa kalau you dapat jumpa first wife pun bagus, you dapat jumpa second wife pun bagus. Okay, kalau you dapat jumpa second wife, skrip dia begini. Okay, kalau you dapat jumpa second wife lah. Okay, biasanya second wife ni, dia punya kerisauan dia apa tu? Kerisauan adalah dia tahu kebanyakan daripada harta suami dia, mungkin suami dia dapat acquire all those assets semasa bersama dengan isteri pertama. Dan kalau isteri pertama nak tuntut harta pencarian, mungkin isteri pertama akan dapat lebih dekat situlah, kelebihan daripada isteri pertama, sebab dia punya masa bersama dengan suami dia lama dan mungkin dalam waktu tersebut banyak harta-harta yang dia acquire. Jadi si isteri kedua mungkin rasa little bit insecure in a sense. Maka apa ibu buat? Cakap, puan tak payah risaulah. Yang kalau saya jadi puan kan, harta-harta lain tu, rumah tu kita tahu mungkin dapat, mungkin tak dapat. Kan? Saya pun, yelah sebagai isteri kedua, mungkin you ada disadvantage sikit lah. Sebab sebagai isteri kedua. Why not you convince your husband, ataupun allowance yang dia bagi you setiap bulan tu, contoh dia bagi 20,000 sebagai isteri kedua, 5,000 dia bagi saya. 5,000 dia bagi saya create orang kata mungkin 5 million asset untuk puan. Sekiranya suami puan orang kata pergi permanent holiday contohnya. Sebab suami ni puan dia ada dua kemungkinan. Satu, suami ni dia mungkin dia ambil Allah ataupun dia ambil orang. Betul tak? Jadi itu penting. Jadi kalau jumpa isteri kedua cakap macam tu, sebab isteri kedua dia sangat rasakan tiada jaminan ataupun security dia akan terjejas sekiranya suami dia meninggal. Sebab of course biasa isteri pertama akan fight sebaik mungkin untuk dapatkan mungkin harta sepencarian. Okay. So kalau jumpa isteri kedua cakap macam tu. Tetapi kalau tuan jumpa isteri pertama, cerita dia lain sikit lah. Macam mana cerita dia? Okay, biasalah kalau kita dibenarkan, situasi membenarkan, kita ceritalah. Biasa kalau lelaki lah, ni cerita saya pun lelaki, saya tahulah. Kita ada isteri pertama yang ada umur 50 tahun. Orang tu dijodohkan pula dengan isteri muda yang umur dia mungkin 25 tahun. Boleh jadi tak? Boleh jadi tak? Kemungkinan boleh. Kan? Dah kan? Jodoh buat macam mana? Jadi kalau biasanya lah, kan, perasaan kasih sayang tu dekat mana? Yang lama tu ke yang baru? Biasa muda kan. Okey kan? Jadi kalau jumpa yang pertama, skrip lain. Kak, sebagai isteri pertama kan, gini-ginilah sebagai isteri pertama biasanya kalau suami kak ni kalau yalah dia adil, saya tahu dia adil, tapi macam mana pun kita manusia kan, jadi perasaan tu, kasih sayang tu mungkin lebih ke sana. Jadi mungkin akak rasa very insecure. Why not? Okay, why not akak mungkin get your husband to sign up a policy, dan policy tu you letakkan nama you sebagai dalam penerima hibah takaful, ataupun kalau nak secure terus buat absolute assignment. Sebab apa? Kebanyakan orang yang macam ni biasanya suami dia tu macam ATM machine tau.
Oh, macam ATM machine, betul lah. Jadi pernah tak akak tengok ATM machine breakdown? Pernah. Okay, kalau ATM machine breakdown, apa jadi? Tak boleh dispense duit lah. Oh, sama juga kalau suami akak breakdown, duit tak boleh dispense, maksud tak boleh keluar duit. Oh, why not akak insuredkan dia? Akak lindungi ATM machine ni. Oh, just in case kalau dia tak boleh nak, dia breakdown, tak boleh nak keluar duit, jadi ada ATM machine kedua. Oh, which is takaful. Okay? Alright, so yang pertama tadi apa? Adopted child. Maksudnya orang ada anak angkat, kena buat kata hibah takaful sebab anak angkat tidak berada dalam waris faraid. Yang kedua, bijaksana dan bijak sini. Seterusnya, yang ketiga, mereka yang bakal pemilik payung emas. Ini pun sama juga yang tadi adalah. Ini perlu rancang betul-betul. Yang seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. No son, only daughter. Maksudnya mereka yang tidak direzekikan dengan anak lelaki. Dan juga hanya ada anak perempuan saja. Kalau keadaan begini, di mana suami dia tak ada bapa, tak ada anak lelaki, maka secara hukumnya, antara waris-waris faraid dia adalah merupakan adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan dia. Kan? Okey. Dan seterusnya, yang kelima, orang yang dia punya fixed asset. Maksudnya, kadang-kadang saya jumpa prospek ataupun bakal pelanggan kita, memang dia kaya. Tetapi kaya dari segi fixed asset. Aset tetap, dia ada tanah, ada rumah dan sebagainya. Tetapi kurang liquid asset. Maka dekat sini, you boleh propose dia. Why not, tuan tambahkan aset-aset cair dalam bentuk, orang kata, hibah takaful. Sebab orang yang bijak dia akan buat hibah takaful, tuan-puan. Sebab apa? Harta tu dia tak payah kumpul. Nak kumpul macam saya cakap tadi lama. Jadi just create 1 million, 2 million. Okay. Seterusnya, orang yang banyak hutang, liabilities, maksudnya banyak hutang, kredit card, hutang rumah dan sebagainya. Ini pun satu orang kata konsep yang saya suka pakai. Sebab apa? Biasa saya akan jumpa orang yang banyak invest dalam property. Okey, tuan-puan, orang yang biasa invest banyak dalam property ni, disadangkan supaya dia jangan ambil MRTT biasa tu. Sebab apa? Ada reason dia. Saya beritahu pada prospek saya macam ni. Katalah at one time, dia punya investment dalam property dia, katalah loan dia dalam 3 million contoh. Maksudnya orang yang invest property ni, dia biasa dia akan jual beli. Dia beli, dia take a loan 500,000, 3-5 tahun, dia jual. Dia beli lagi, dia flip lagi, dia jual. Dia flip lagi, dia ambil loan, dia jual. Dia flip lagi, dia ambil loan, dia jual. Itu biasanya orang yang invest property biasa akan buat macam tu. Jadi, saya rasa amat rugi orang macam ni kalau dia ambil satu policy MRTT, lepas tu dia jual rumah tu, loan dia settle, dia terpaksa ambil satu lagi polisi baru untuk another loan. Merugikan. Jadi apa yang saya cakap dengan dia adalah, tuan, orang macam tuan tak perlu ambil banyak polisi. Ambil satu polisi saja, okay? Contoh you boleh guna you punya ikhlas dariku tu, ataupun value term, kan? Ambil satu polisi saja yang cover, satu polisi yang cover all the loan. Okay? Yang cover you punya loan semua. Loan property, credit card, personal loan atau business loan dan sebagainya. Cover in one policy. And the best thing is, this money, something happen to you, goes to your family dulu. Goes to your wife dulu, then let your wife, dalam dokumen wasiat dan sebagainya, you boleh pesan kepada dia supaya dia menggunakan papasan tersebut untuk settlekan semua outstanding. So ini salah satu contoh yang biasa saya close dengan orang yang biasa invest in property. Dan they really like this idea. Seterusnya, ada soalan tak? Okay, mereka yang ada special child, maksudnya anak istimewa. Contohnya mungkin ada anak yang istimewa seperti mungkin Down syndrome ataupun kita panggil apa tu, Adam? Macam Adib tu? Autism. Anak-anak autism. Di mana ini salah seorang klien saya, dia ada anak autism. Apa kerisauan dia? Kerisauan dia adalah kalau dia meninggal dan isteri dia meninggal. Dia risau. Kalau salah seorang ada tak apa. Tapi kalau dia meninggal dan ditakdirkan pada waktu jangka masa yang sama, isteri dia meninggal, siapa yang akan jaga this orang kata special child ni? Itu kerisauan. Jadi kalau ada kes-kes begini,
Macam saya buat, saya propose satu hibah takaful, satu plan takaful, tetapi saya minta sahabat saya yang buat estate planning, okay, saya absolute assignkan policy tersebut kepada trustee company. Sebab kita banyak sahabat yang buat estate planning kan. So, saya minta sahabat saya untuk buat apa? Untuk buat trust document. Trust document. Okay. Apa itu trust document? Surat ikatan amanah. Contohnya katalah klien saya ni buat satu polisi takaful 1 juta pempasan. Kalau dia meninggal, okay, pihak takaful akan bayar kepada trustee company. Sebab kita dah assignkan kepada trustee company. Dan dalam trust document ni akan ada trust deed, which is arahan-arahan dia. Arahan-arahan bapa dia macam mana nak gunakan duit itu terhadap kepada anak yang special tadi. Maksudnya kalau anak tu belanja sebulan berapa, siapa nak jaga dia, duit sekolah dia berapa, kalau dia dapat, orang kata dapat melanjutkan pelajaran, macam mana. Semuanya telah ditulis dalam trust deed. Maka duit 1 juta tu tak akan dapat lamsam kepada waris, tetapi dapat pada trustee company. Maka trustee company akan mengikut arahan dalam surat ikatan amanah tersebut, trust deed, mengikut arahan si mati. Jadi secara ringkasnya, surat ikatan amanah, which is kita panggil takaful trust, adalah satu-satunya dokumen yang akan speak on behalf of you Recording from stopped. a graveyard. Saya ulang Takaful trust, surat ikatan amanah is the only document can Recording speak in on progress. behalf of you, from a graveyard. Bagus, antara benda-benda yang you perlu tahulah. Sebab kalau prospek rasa macam kelebihan, kalau takaful saja, hibah saja dia tak cukup kuat. Sebab hibah biasa dapat bentuk lamsam. Bayangkan contoh kita ada anak umur 19 tahun. Dan bayangkan kita letak nama dia sebagai bakal penerima hibah. Dan katalah pampasan 1 juta. Dan budak 19 tahun tu dapat dalam bentuk lamsam. Tuan-puan rasa apa jadi dengan dia? Apa jadi dengan duit tu? Anak kita 19 tahun Hanam. dapat duit tu lamsam. Jangan. Apa jadi? Habis. 300,000 dia pergi beli GTR. Betul tak? Habis. 100,000 dia pergi drop sebulan. Kan? Lepas tu lagi 200,000 dia pergi main kripto. Lepas tu rugi. Okey, 1 juta sekejap dia habis. Okay, that's why kalau tuan-puan orang kata ada prospek-prospek yang sedemikian, okay, dan tuan-puan boleh propose plan takaful, tetapi nak kuat lagi buat apa? Okay, cari sahabat-sahabat kita yang buat estate planning tu dan sandarkan kepada takaful trust, even better. Okay, ada soalan? Dapat? Okay, yang ke-8. Okay, kadang-kadang saya dah orang kata buat fact finding, dah propose macam-macam, tetapi tak jalan. Jumpa orang kaya kan, orang yang kaya daripada kita, yang lebih kaya daripada kita, okay, you propose income protection, dia gelak aje. Betul tak? Dia gelak aje. Sebab apa? Dia punya duit dah banyak. You propose education, dia pun gelak aje. You propose retirement, dia pun rasa tak perlu. You propose medical, dia pun rasa tak perlu sebab duit dia dah banyak. Kan? Jadi maka saya akan gunakan produk takaful kita untuk buat sistematik jariah. Jadi saya beritahu pada prospek saya, okay, tuan, saya tahu sebagai seorang yang berjaya, tuan dah ada semua dah. Cuma, okay, boleh tak saya bantu tuan? Saya tahu sebagai seorang yang berjaya, tuan, Datuk ada buat sumbangan, ada buat orang kata donation, ada buat amal jariah, ada buat wakaf. Okay, itu sebab tuan berjaya, itu sebab Datuk jadi seorang yang berjaya. Boleh tak kalau Datuk bagi peluang pada saya untuk saya bantu Datuk untuk jadikan amal jariah Datuk ni lebih sistematik. Okay. Macam mana tu? Jadi you explain lah. You boleh guna some of product yang you have in takaful kelas. Jadikan pampasan
dan juga apa-apa cash value dalam polisi tersebut sebagai apa? Sebagai part of amal jariah, wakaf, sedekah dia sebagainya. Maksudnya semasa dia hidup, amal jariah tu tetap boleh diberi. Semasa dia meninggal besok pun ada bahagian-bahagian daripada takaful, pemasan takaful yang boleh kita jadikan amal jariah. So nombor 8 adalah sistematik jariah. So macam mana? Biasa kita jumpa orang yang dah ada semua. Dia tak perlu, dia rasa macam tak perlu. Jadi inilah konsep yang kita boleh gunakan untuk propose takaful. Seterusnya, bismillahirrahmanirrahim, yang terakhir, golongan-golongan yang kita kategorikan sebagai apa? Sebagai pakcik bertuah. So ada 9 Yang pertama, anak angkat. Yang kedua, mereka yang bijaksana dan bijak sini. Yang ketiga, yang bakal pemilik payung emas. Yang keempat, mereka yang tiada anak lelaki, hanya anak perempuan saja. Yang kelima, mereka yang terlampau banyak fixed asset tapi kurang liquid asset, dia boleh jadikan takaful sebagai bahagian liquid asset. Yang keenam, mereka yang banyak liabilities, hutang rumah, hutang kredit kad, hutang bisnes dan sebagainya. Yang ketujuh, special child. Yang ke-8, systematic, amal jariah. Yang ke-9, pakcik bertuah. Ada soalan? Baru nak tanya. Pakcik kahwin muda ke? Bertuah ya pakcik. Lebih kurang macam ni lah. Macam ni, lebih kurang. Ni betul-betul bertuah ni. Okey. Faham Kenapa saya cakap dia perlukan? Sebab kalau ikut proses ataupun kebiasaannya, mungkin yelah dia umur 62, isteri 18 kan. Ini kejadian betul Masuk Tok Khabar ni saya ambil ni. Bukan kata saya reka-reka. Kan mungkin sebab terkejut dapat bini muda, meninggal sejak antum orang tua tu. Kan? Jadi biasanya isteri dia muda, mungkin tidak faham selok-belok warisan pusaka dan sebagainya, dan mungkin juga anak pakcik Pakcik Ismail ni, anak dia mungkin umur sama dengan isteri dia. Boleh jadi tak? Ataupun cucu dia sama umur dengan isteri dia baru dia. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Jadi untuk secure, untuk kita protect wife dia punya benefit tu kan, tak ada salahnya, sebab kemungkinan isteri dia meninggal, isteri pertama meninggal, jadi dia kesunyian, dia kata boleh tak kau cari orang nak buat kopi untuk dia, contohlah, jodoh dia kan. Jadi nak protect, nak secure kan benefit pada isteri dia yang baru tu, jadi lebih baiklah kita gunakan instrumen hibah takaful sebagai orang kata satu instrumen untuk protect wife tu. Boleh? Mantap. Mantap alright. Jadi dekat sini kita nampak ada seringkasnya ada 4 kelebihan hibah takaful ni dalam perancangan pusaka. Yang pertama adalah hibah takaful ni dia apa? Satu, yang pertama adalah dia sangat cair. Antara aset yang paling cair. Saya tak nampak, saya tak boleh imagine estate lain yang sangat cair, yang tak perlu orang kata proses pentadbiran pusaka yang rumit dan panjang. Hanya hibah takaful yang boleh buat. Aset paling cair. Terusnya, tengok. Paling cepat dapat. Paling cepat dapat. Betul sangat betul. Kalau kita submit dokumen yang lengkap, katalah selepas klien kita meninggal, kita submit dokumen yang lengkap, maka insya-Allah mengikut benchmark servis syarikat kita lah. Ada syarikat takaful within 15 working days, 14 working days, ada yang sebulan dan sebagainya. It doesn't matter. Tetapi yang paling penting antara yang paling cepat. Dan kalau ada mungkin di antara klien-klien anda yang meninggal dunia, anda lalui proses untuk buat claim ni tuan-puan. Sangat-sangat best. Sebab the moment prospek tu dapat ataupun waris dia dapat pampasan tu, that moment
baru you faham sebenarnya apakah maksud perniagaan you, apakah maksud kerjaya you sebagai pemerintah takaful. Selagi tak ada klien you meninggal, you belum rasa lagi. Memang of course klaim-klaim yang lain tu banyaklah, klaim-klaim accident atau klaim-klaim medical tu biasa Tetapi kalau katakanlah ditakdirkan salah seorang daripada pelanggan you, klien you meninggal dunia dan you dapat bantu keluarga dia mendapatkan papasan takaful tu, dia punya rasa tu lain. Kepuasan tu lain dan makna, you akan faham makna kerjaya kita terhadap klien-klien kita. Seterusnya kita tengok dekat sini. Yang ketiga, penerima adalah pewaris mutlak. Itu paling penting. Penerima bukan pentadbir. Penerima adalah pewaris mutlak. Dilindungi oleh apa? Dilindungi oleh Schedule 9 Islamic Financial Service Act. Ada akta dia. Jun 2013. Ada akta dia. Boleh tak orang contest? Anything in this world is contestable. Tetapi bila ada akta, bermaksud kalau untuk contest pun untuk dia menang tu agak susah lah. Dan last but not least, hibah takaful is creditors proof. Creditors proof. Apa maksud creditors proof? Maksudnya pampasan daripada takaful itu tidak boleh dituntut oleh creditors, orang yang kita berhutang ataupun dipanggil pemiutang. Tidak boleh dituntut. Boleh tak kalau seorang tu meninggal, duit dia dalam bank, duit dalam tabung haji, duit dalam dia, boleh ke tidak? Jawapan dia, boleh. Jawapan dia boleh. Tetapi duit pampasan takaful tidak boleh dituntut. Alright. So in short, I would say that actually first, you gunakan kebaikan polisi takaful ni satu, bagi tahu prospek apa. I always mention to my orang kata agent ataupun pada business partner bahawasanya don't sell takaful as what it is. Never sell takaful as what it is. But you have to sell what? You have to sell what takaful can do for people. Bagi tahu pada prospek you bahawasanya dengan adanya plan takaful ini, first plan ini dapat cover, dapat apa? Settlekan hutang-hutang yang ada. Nombor dua, dapat mungkin kalau mereka yang ada anak, insya-Allah pampasan ini boleh digunakan sebagai dana pendidikan kepada anak-anak. Seterusnya, dapat menambahkan yang ketiga, dapat menambahkan portion liquid asset. Liquid asset, aset-aset cair lah. Nombor empat, takaful dapat menjadi satu dana untuk tebus pusaka, especially bahagian aset-aset estate yang dibahagikan, maksudnya fixed asset, fixed estate yang dibahagikan kepada mak mentua, pak mentua ataupun adik atau abang dan sebagainya. Dia dapat tebus